Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kali ini kita akan bercakap tentang topik 3, iaitulah akidah, syariah dan akhlak dalam pendidikan. Seperti biasa, sebelum kita membincangkan topik ini dengan lebih panjang lebar, kita akan melihat terlebih dahulu isi kandungan ataupun subtopik yang bakal kita bentangkan untuk kali ini. Kita akan memulakan dengan pengenalan, kemudian kita akan mengulang sedikit berbicara berkenaan dengan definisi pendidikan Islam, kerana bila kita bercakap berkenaan dengan akidah, syariah dan akhlak, maka mahu tak mahu kita terpaksa membincangkan terlebih dahulu tentang definisi pendidikan, di mana ketiga-tiga komponen ini adalah interrelated, sangat berkait rapat dengan matlamat pendidikan Islam. Jadi kita nak melihat apakah peranan akidah, syariah dan akhlak di dalam pendidikan, dan kemudiannya barulah kita membuat kesimpulan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang kita selalu bincangkan, yang selalu kita diskusikan, Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai simbol kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat manusia. Bukan hanya untuk orang Islam, kerana Islam ini adalah sebagai suatu panduan di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata yang mudah, ianya adalah suatu manual kehidupan. Contoh kalau kita baru beli gadget baru, contoh macam kawan-kawan kita baru dapat peranti siswa. Sebelum kita nak menggunakan peranti siswa ataupun gadget baru kita, mestilah kita akan melihat kepada manual. Supaya apa? Supaya kita pakai gadget ataupun peranti itu dengan cara yang paling baik, dan kita memaksimalkan kebaikan dan juga keberkatan daripada peranti yang kita ada. Samalah juga dengan kehidupan ini. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita untuk kita menjalani kehidupan kita ini, dunia kita ini dengan cara yang paling baik, dan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala telah membekalkan kepada kita apa yang kita namakan sebagai pegangan agama. Jadi untuk itu kita sangat bersyukur kerana kita hidup di dalam hidayah, dan apa yang ada di dalam agama tersebut adalah suatu manual ataupun suatu guidelines yang memenuhi segala aspek kehidupan, termasuklah di dalam bidang pendidikan yang sedang kita bicarakan saat ini. Jadi untuk itu, sebelum kita pergi kepada kepentingan pendidikan di dalam agama Islam, maka kita melihat datangnya manual itu tadi adalah untuk mengajarkan kepada kita bahawa kita mempunyai dua bentuk relationship. Mak kata ni dua hubungan yang tidak mungkin terputus lagi mana kita diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita yang pertama iaitulah hubungan kita yang direct, yang kita namakan sebagai hubungan apa? Hubungan yang vertical, iaitu hubungan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana untuk kita membina kekukuhan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan ilmu. Itu sebabnya kita kena belajar. Belajar apa? Belajar banyak berkenaan dengan fardu ain, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali tujuan matlamat hidup kita kat dunia. Dan dalam masa yang sama kita juga mempunyai satu lagi hubungan yang kita namakan sebagai hablum minan nas. So apa itu hablum minan nas? Hablum minan nas adalah hubungan di antara manusia dengan alam sekitar. Dan ada ulama yang memecahkan hablum minan nas ni nak bagi kita faham, an-nas tu sebenarnya creation, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang meletakkan nas itu maksud literalnya sebagai manusia. Jadi untuk memudahkan lagi kita faham bahawa hablum minan nas tu tuntutannya adalah kepada manusia dan juga entiti lain yang ada dalam kehidupan ini, maka ada ulama yang memecahkannya lagi kepada hablum minan nas itu kepada dua. Hablum minan nas yang direct kepada manusia, dan hablum minal alam yang merujuk kepada flora, fauna dan alam sekitar kita. Jadi untuk itu anak-anak, inilah yang saya katakan tadi, manual lengkap dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ini bagi membantu kita membina hubungan kita, menjaga hubungan kita dengan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hubungan horizontal kita, iaitulah hubungan kita dengan manusia dan juga alam sekeliling kita. Jadi untuk itu, di antara aspek yang paling penting untuk kita memahami matlamat dan target kita hidup kat dunia ni adalah dengan
dengan ilmu. Itu sebabnya apa yang diminta, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu adalah sesuatu yang sangat fitrah dan waqi'i, ya, fitrah dan relevan, ya, fitrah dan realistik, ya, untuk kita laksanakan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa kita ini sentiasa ingin menambah kebaikan, membuat kebaikan. Jadi untuk itu sangat-sangatlah diperlukan kita ini untuk memfokuskan diri kita ataupun memfokuskan kehidupan kita ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum ini kita pernah membincangkan tentang definisi pendidikan Islam daripada sisi pandangan beberapa tokoh intelektual tempatan dan antarabangsa. Dan bolehlah kita simpulkan daripada kesemua definisi tersebut, pendidikan ini merupakan suatu proses an-nash'ah dan tunsyi'ah. Nash'ah tu maksud dia apa? Proses penanaman, dan tunsyi'ah itu adalah proses penuaian. Jadi apa sebenarnya yang kita tanam dan apa sebenarnya yang bakal kita tuai. Baiklah, melalui pendidikan Islam ni yang kita tanam adalah akidah yang kukuh, yang mana daripada akidah yang kukuh itulah anak-anak lahir ketaatan untuk mematuhi syariah. Dan bila lahir ketaatan untuk mematuhi syariah, maka dengan sendirinya tercernalah ataupun terzahirlah akhlak. Kenapa? Kerana pendidikan Islam itu akan menjadikan kita ini seorang yang kuat berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam apa sahaja laluan kehidupan kita, sama ada dalam kita berekonomi, bersosial, berpolitik, maka Al-Quran dan As-Sunnah itu akan menjadi panduan hidup kita kerana keyakinan kita yang tidak berbelah bagi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tiang akidah kita. Kemudiannya bila kita nak melakukan sesuatu di dalam profession kita ataupun di dalam apa sahaja bidang yang kita lakukan, maka kita akan berhati-hati kerana kita berusaha untuk mematuhi syariat. Kita nak hidup secara bersyariat, dan akhirnya anak-anak, syariat ini tidak lain tidak bukan hanya akan membuahkan hasil akhlak yang luar biasa. Kerana apa? Kerana bila kita hidup bersyariat, kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbuat kejahatan, bahkan kita sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan to please, untuk memenuhi, untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya secara kesimpulannya kita boleh kata bahawa pendidikan Islam merupakan satu proses pembentukan kepribadian manusia supaya menjadi hamba Allah yang yakin, yang mukmin, yang beriman. Kemudian dengan beriman itu mereka sentiasa bertakwa, menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berusaha untuk mendapatkan sentiasa keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sentiasa kita menjaga diri, maka dengan sendirinya kita akan sentiasa beramal soleh, melakukan kebaikan dalam apa sahaja aspek kehidupan kita. Dan tujuan kita sebenarnya adalah untuk menjadi insan yang cemerlang di dunia dan gemilang di hari akhirat. Itu intipati ataupun definisi yang kita boleh buat daripada pendidikan Islam. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah pun kita perbincangkan sebelum ini, Islam itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada rahmat untuk sekalian alam ini, atas tujuan untuk menjadi ad-din, ataupun panduan ataupun manual di dalam kehidupan kita yang menjaga unsur-unsur dalaman kita dan juga unsur-unsur luaran kita. Apa maksudnya menjaga unsur-unsur dalaman? Maka di dalam ad-din itu adalah adanya panduan untuk menjaga akidah, memantau akidah kita supaya kita sentiasa rasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sentiasa rasa yakin bahawa bila kita berbuat kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan itu dari sudut dalamannya, wujudnya akidah di sana. Yang manakala dari sudut luarannya juga, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dengan mendatangkan syariah. Jadi dalam ad-din tu adanya syariah. Syariah tu tujuan dia apa? Syariah itu adalah sebagai jalan hidup yang memandu kita, yang memandu luaran kita ini supaya kita sentiasa berusaha berbuat kebaikan dan kita terhindar daripada melakukan kemaksiatan ataupun kesalahan yang menyalahi di sisi pandangan ataupun perspektif agama. Dan bila kita adanya kekukuhan akidah, adanya benteng syariah, maka dengan sendirinya hubungan sosial kita dengan
manusia dan juga alam sekeliling kita menjadi bertambah baik bila adanya komponen akhlak ya yang wujud di dalam ad-din itu. Apa itu akhlak? Itulah ya perilaku kita, ya tindak tanduk kita, tindakan kita, ya luaran kita, ya yang mana ianya menyebabkan berlakulah ya orang kata apa, hubung kait kita ya dengan insan sekeliling, dengan orang yang sekeliling. Jadi kalau akhlak kita akhlak yang mahmudah ya, maka mudahlah kita untuk berinteraksi dengan orang lain ya, dan juga dengan flora dan fauna. Tetapi bila kita mempunyai akhlak mazmumah ya, maka akhlak mazmumah itu akan menjauhkan orang daripada diri kita. Jadi itu yang menyebabkan ya ad-din ini ya yang terangkum di dalamnya akidah syariah dan akhlak ini menyebabkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna. Dan komponen ini, akidah syariah dan akhlak ini juga wujud di dalam bidang pendidikan. Dan apakah peranannya dalam pendidikan? Maka kita akan bincangkan sebentar lagi. Baiklah, Islam dan pendidikan adalah merupakan dua perkara yang seiring dan tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Kerana kalau kita ikut ya, kalau kita lihat kepada perintah pertama yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia? Iaitulah 5 ayat daripada surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Daripada 5 ayat ini para pelajar yang dikasihi sekalian, ianya jelas menunjukkan betapa Islam sangat emphasis ya, sangat mengutamakan ya, sangat menekankan kepentingan memiliki ilmu pengetahuan. Allah SWT suruh kita baca. Maknanya kita baca sebelum kita melaksanakan ibadah, kita baca sebelum kita bermuamalah, kita baca sebelum kita bermunakahah. Apa tujuannya itu? Tujuannya adalah supaya bila kita melakukan sesuatu itu, kita melakukan dengan ilmu. Jadi untuk itu seperkara yang kita nak kena faham bahawa di dalam ayat yang 5 ini tadi, di ayat yang terakhir itu Allah SWT menyebutkan wa'allamal insana ma lam ya'lam. Makna dia ya, Allah SWT lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi apa peranan akidah di dalam pendidikan? Makna dia kita bila kita belajar tu ya, tujuan utama kita belajar adalah untuk memperkukuhkan lagi keimanan kita, yang mana kita hendaklah menyedari bahawa apa yang kita ada, ilmu yang kita ada ni sebenarnya adalah sebahagian daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa saya cakap macam tu? Tengok pada ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Makna ni di dalam ayat ini saya pendekkan, maksudnya yang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah lah, makna kata Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengajarkan kepada Nabi Adam ya apa yang sebelum ini dia tidak ketahui. Semua perkara Allah Subhanahu Wa Taala yang ajar. Jadi ini menjelaskan bahawa bila kita belajar ya, makna kata Islam itu sangat menekankan tentang kewajipan belajar. Dan bila kita belajar, target kita yang paling utama adalah untuk kita memperkukuhkan akidah. Dan dalam masa yang sama ya, kita hendaklah memahami bahawa ilmu yang kita dapat ini juga adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu itu tidak akan sampai kepada kita ya. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi di dalam wahyu yang pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, prasyarat yang Allah SWT letakkan di dalam konsep Iqra ini adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi bila kita baca tu ya, seolah-olah bila kita baca kita nak bismi ya, kita nak mendekatkan diri lagi, nak mengenali nama Allah Subhanahu Wa Taala dan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita baca juga ya, dengan sendirinya bismi itu meletakkan prasyarat. Bila kita baca, janganlah kita membaca perkara yang memburukkan ya, akal fikiran kita ataupun yang menatijahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sendirinya ya, ayat ini menganjurkan kita supaya kita membaca, tapi dalam masa yang sama bila kita nak baca, kita memperkukuhkan akidah ya. Dan jelas ya, menunjukkan bahawa pendidikan dan juga berilmu pengetahuan itu adalah sebahagian daripada tuntutan Islam, yang mana ya
peranan akidah lagi di dalam pendidikan adalah ianya menjadi perkara utama yang kita pelajari, sebagaimana kalau kita dapat lihat dalam surah Luqman, minta maaf, surah Luqman ini bukan surah Al-Luqman, nanti kita betulkan. Surah Luqman ini di mana kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkenaan dengan apa yang dilaksanakan oleh Luqman ketika mula nak mendidik anaknya. Kita tengok dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'lamuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi daripada sini kita nampak bahawa peranan akidah dalam pendidikan adalah akidah, dengan Islam itu tadi, ianya mengajak kita supaya belajar, dan bila kita belajar, apa yang kita nak belajar terlebih dahulu sebelum perkara-perkara yang lain, kita belajar supaya kita tidak la tusyrik billah. Jadi inilah kesinambungan daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Kemudian diikuti pula dengan emphasize, ayat yang menunjukkan apa yang kita nak baca terlebih dahulu. Daripada surah Luqman ini, pesanan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jadi perkara pertama yang kita belajar adalah jangan mensyirikkan Allah. Dan apabila kita melihat pula kepada kandungan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengajarkan Nabi Adam segala perkara, maka dengan itu kita yakin dan percaya bahawa ilmu itu sebenarnya adalah tuntutan di dalam Islam, dan ilmu itu sebenarnya menyebabkan akidah kita menjadi semakin kukuh. Jadi kita belajar kerana nak memperkukuhkan akidah, dan akidah mempunyai peranan yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai perkara pertama yang kita belajar sebelum kita mempelajari perkara-perkara yang lain. Baiklah, kita beralih kepada perbincangan berkenaan dengan syariah di dalam pendidikan. Baik, dari sudut bahasanya, apakah itu syariah? Syariah ini sebenarnya jalan ataupun peraturan, ataupun set undang-undang, set disiplin yang telah pun ditetapkan. Sama ada syariah itu dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia datang daripada pemikiran manusia. Jadi syariat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah pasti melalui Al-Quran dan As-Sunnah, manakala syariah, syariat yang juga datang daripada akal fikiran manusia ini selalunya diterjemahkan daripada falsafah-falsafah, idea-idea, dan mungkin juga daripada kepentingan dan juga hawa nafsu. Jadi itu yang menyebabkan sedikit perbezaan di antara syariat Islam dan syariah dari sudut bahasa. Jadi apakah dia syariah di dalam perspektif Islam? Maka bila merujuk kepada definisi syariah ini, yang sebagaimana yang ada di dalam slides kamu ini, syariah menurut istilah pengajian ilmu hukum Islam bermaksud sesuatu yang mencakupi secara keseluruhannya segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, bila kita ada akidah, akidah itu adalah penjagaan dalaman kita. Bagaimana untuk kita berkeyakinan, bagaimana untuk kita berprinsip, manakala bila ada pula syariah, syariah ini memandu kehidupan kita di peringkat luarannya, bagaimana untuk kita beribadah, bagaimana untuk kita bermuamalah. Bermuamalah tu maksudnya apa? Bertransaksi, berekonomi, berhubung dengan orang-orang yang lain, masyarakat sekitar. Manakala bermunakahah pula dalam bab family law, macam mana untuk kita bergaul dengan ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan juga ipaduai kita. Jadi itu semua sebenarnya adalah sebahagian daripada syariah. Jadi untungnya kita dalam kehidupan kita secara keseluruhannya ada guidelines yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya dapat dilihat sebagai suatu peraturan ataupun sistem hidup yang sempurna lagi syumul. Makna kata dah perfect dah jami' manik dah. Cuma tinggal lagi sama ada kita nak jadikan dia sebagai panduan hidup kita sepenuhnya, ataupun terpulang kepada kita nak ambil separuh-separuh. Yang itu kita akan jawab sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang ada dalam syariah mencakupi hubungan vertikal kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah, dan juga mengandungi cara hidup ataupun tata cara bagaimana untuk kita hidup dengan makhluk di sekeliling kita, hablum minan nas dan juga hablum minal alam.
Jadi apakah fungsi dan juga peranan syariah di dalam pendidikan? Ya, sebagaimana yang kita maklum pada hari ini dunia tanpa batasan. Ya, maklumat semuanya di hujung jari. Ya, jadi kita sekarang ni berada di dalam dunia global yang mana ada banyak sangat elemen-elemen baru yang boleh masuk ke dalam dunia pendidikan kita. Ya, jadi pendidikan pada hari ini bersifat dinamis. Ya, tak dapat dinafikan perkara tersebut dan ada banyak kejutan-kejutan, ada banyak transformasi, ada banyak informasi-informasi yang masuk, yang mana ada di antaranya berlandaskan ataupun bersesuaian dengan pegangan agama. Ya, namun begitu ada juga yang perlu kita filter, yang kita perlu sieve, kita letakkan dia orang kata apa, dilapikkan, yang kita tidak boleh gunakan, yang mana tinggalkan ianya sebagai suatu maklumat semata-mata, tetapi ianya bukanlah suatu yang bermanfaat untuk diri dan agama kita. Ya, jadi itu sebabnya syariah ini dia datang sebagai memandu kita untuk memilih mana satu di antara ilmu pengetahuan ini yang bermanfaat dan mana satu yang kita sepatutnya hindari daripada kita belajar. Mana kata mungkin kita sekadar mengetahui tapi tidaklah semestinya untuk kita menjadikan ianya sebagai sebahagian daripada ilmu pengetahuan yang kita nak amalkan. Jadi ilmu pengetahuan merupakan suatu alat yang sangat penting dalam mencapai kemajuan, itu tak kita tak nafikan. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan niat apa? Dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Dan bila kita baca, kita nak mengelakkan daripada membaca perkara-perkara yang membawa kemudaratan dan juga maksiat. Ya, jadi itu sebabnya bila ada pendidikan, maka kita lihat kelebihan sesebuah bangsa itu apabila mereka berjaya mengeksplorasi, mengekspedisi ataupun memanipulasi ilmu dan juga maklumat yang bermanfaat untuk negara mereka ataupun bangsa mereka. Namun begitu, sebagai umat Islam kita kena ada penentuan sikap lah. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apa yang berlandas dengan bersesuaian dengan syariah, bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh terima. Tetapi apa yang bertentangan dengan syariah, maka hendaklah kita tapis. Dan apa lagi peranan syariah sebenarnya? Peranan syariah dalam pendidikan adalah untuk memastikan bahawa pendidikan merupakan proses bimbingan bagi tujuan untuk membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi itu yang saya katakan tadi, ilmu ada banyak. Hari ini maklumat tanpa sempadan. Hari ini kita boleh tanya dengan Google, pakcik Google, kita boleh tengok di YouTube, kita boleh tengok di TikTok dan WhatsApp. Hari ini macam-macam platform kita boleh mendapatkan info. Cumanya apakah info itu betul-betul bermanfaat untuk diri kita? Maka datanglah syariah itu sebagai pemandu, pembimbing kita di dalam kita nak membentuk diri kita, jati diri kita sebagai seorang Muslim. Dan selain itu, peranan syariah dalam pendidikan juga adalah bertujuan untuk memastikan dasar dan polisi. Ini bagi kelompok yang akan menjadi, kita panggil apa tu, perangka kurikulum. Jadi mereka ini, mereka juga perlu melihat kepada syariah, di dalam mereka ini menggubal polisi, supaya hasil daripada polisi yang mereka bangunkan itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah, yang mana pendidikan itu dapat akhirnya mendekatkan kita dengan pegangan agama yang semakin lama semakin kukuh. Itu sebabnya tak kisahlah sebagai pelajar ataupun sebagai pendidik maupun sebagai policy maker, yang mereka ini dalam apa sahaja aktiviti mereka ini perlu berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kerana inilah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Baginda menyebutkan, taraktu fikum syai'aini la tadillu ba'dihima kitabullahi was sunnati. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah berpesan kepada kita supaya dalam apa sahaja aktiviti yang kita lakukan, yang khususnya dalam bidang pendidikan ini, maka kembalilah semula kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah dia dua orang kata apa, warisan yang telah pun diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam yang beruntung ini. Jadi sama ada kita ni masyarakat Islam yang beruntung ataupun tidak, itu terpulang kepada pilihan yang kita buat. Jadi apakah impak
penerapan prinsip syariah ini di dalam pendidikan, maka dengan penekanan prinsip-prinsip syariah ini di dalam pendidikan, yang pertamanya ya, penghasilannya kita dapat lihat supaya anak-anak mempunyai sikap ataupun rasa hormat ya, dan juga tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa. Makna dia ya, kejayaan mereka ya yang terhasil daripada pendidikan ini menyebabkan mereka lagi menghormati kedua ibu bapa. Ya, makna kata merasa ada tanggungjawab terhadap ibu bapa yang telah memberikan ya segala bantuan ya, segala sokongan mereka ini untuk berjaya ya di dalam bidang pendidikan. Ya, jadi untuk itu semakin tinggi ilmu mereka ini, mereka jadi semakin humble ya, semakin tunduk ke bumi, macam Rasmi Padi lah ya, semakin banyak isi dia ya, semakin banyak ilmu dia, semakin hormat kepada orang lain dan semakin menjadi humble ya, yang rasa orang kata apa, rasa kehambaan itu lagi menebal ya di dalam hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia menyadari bahawa ilmu yang dia ada itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada tu hanyalah pinjaman semata-mata. Yang keduanya, isi kandungan. Apa hasilnya bila kita menerapkan prinsip syariah dalam pendidikan ini? Isi kandungan dalam sistem pendidikan yang hendak diterapkan adalah melatih anak supaya percaya kepada diri sendiri. Jadi makna kata bila kita dah memahami syariah ya, maka perjalanan hidup kita itu kita akan menjadi semakin confident. Kenapa? Sebab kita yakin kita hidup berpandukan syariat. Inilah yang kita namakan sebagai hasilnya hidup bersyariat. Ya, jadi dalam apa saja yang kita lakukan itu, kita yakin dengan ilmu kita tu tadi, kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat ya. Jadi melahirkan keyakinan pada diri sendiri, dan kemudiannya prinsip itu juga akan menanamkan kepercayaan bahawa adanya hari pembalasan. Jadi sebagai seorang profesional ya, bila kita dah masuk dalam bidang kerjaya kita nanti, kita tahu bahawa adanya hari pembalasan. Jadi kalau kita melakukan salah laku di dalam pekerjaan kita, maka kita hendaklah bertaubat ya. Mana kata saya cakap untuk diri saya sendiri kan, sebab kita ni manusia yang penuh dengan kelemahan ya, kadang-kadang kita terkucil ya di dalam nak melaksanakan sesuatu, tetapi itulah syariat ya. Jadi syariat itu akan memandu kita supaya sentiasa mengingatkan kita tentang hari pembalasan. Maka seandainya kita melakukan kesilapan, maka kita banyak-banyakkan bertaubat, dan kita akan berusaha untuk memperbaiki ya keadaan diri kita ya, keputusan yang kita ambil ya, tindakan yang kita ambil itu semoga ianya semakin berlandaskan kepada syariat. Itu tujuannya ya, bila ada prinsip syariat di dalam pendidikan. Kemudian melatih serta membiasakan diri manusia supaya mempraktikkan setiap apa yang dipelajari melalui pendidikan. Jadi walk the talk ya, kita dah belajar dah ya, jadi untuk itu kita laksanakan apa yang telah pun kita pelajari, dan sentiasa kita akan mengajak kepada amar makruf ya. Bila kita nampak bila ada orang buat kebaikan, maka dia mematuhi syariat, maka kita sebagai orang yang mendukung syariat, kita menyokong ya apa yang dilaksanakan, dan bila kita melihat sesuatu kemungkaran, maka kita akan sama-sama menghalangnya, ataupun paling tidak ya, kita memberikan peringatan kepadanya supaya dia tidak melakukan perkara tersebut lagi. Jadi inilah tujuannya ya, bagaimana untuk kita melahirkan masyarakat yang hebat daripada pelaksanaan syariah dalam pendidikan. Jadi bila kita dah ada penjagaan dari sudut dalaman, iaitulah adanya akidah ya, dan kemudian dari sudut luarannya adanya syariah ya, maka apa agaknya hasil daripada kekuatan akidah dan juga pelaksanaan syariah tadi anak-anak yang dikasihi sekalian? Maka dengan sendirinya akan terzahirlah akhlak yang mulia. Baik, untuk itu akhlak itu apa ya? Akhlak itu adalah perkataan bahasa Arab yang membawa maksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat. Makna dia, budi pekerti itu apa? Budi ini daripada perkataan Sanskrit sebenarnya, iaitulah ketajaman akal fikiran. Dan bila dah ada ketajaman akal fikiran ya, makna kata lahirlah tingkah laku dan tabiat yang baik-baik ya. Itu dari sudut bahasanya. Baik, menurut Miqdad, perkataan akhlak mencakupi 3 elemen utama. Apa dia? Iaitulah sifat semula jadi manusia ataupun fitrah ya, kemudian sifat yang menonjol secara semula jadi, dan akhirnya diterima sebagai adat ataupun tabiat, dan akhlak ataupun akhlak yang meliputi zahir dan batin. Baik, ada akhlak ini yang lahir daripada nilai dan budaya ya, makna kata kadang-kadang tak semestinya mereka Muslim, tetapi mereka mempunyai akhlak yang baik. Kerana apa? Kerana nilai budaya yang wujud di dalam masyarakat tersebut ya. Jadi macam saya kata tadilah, budaya tu apa? Budi dan daya. Budi tu ketajaman akal fikiran, dan daya adalah perilaku mereka. Jadi bila difikirkan perkara yang baik-baik, maka mungkin satu masyarakat itu ya akan bersetuju
ya tentang sesuatu perkara itu menjadi akhlak yang baik di sisi mereka. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita bersyukur. Ya, sebab apa? Sebab macam mana kita nak tahu akhlak yang mulia selain daripada kita melihat hasil kekuatan akidah dan juga syariah itu, kita juga boleh berpandukan kepada empunya diri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku role model kita. Ya, jadi bila kita dah ada role model itu, ya, maka daripada situlah kita dapat melihat apakah itu akhlak. Ya, jadi kenapa saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model? Ya, sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, makna kata di dalam hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama bu'istu ya liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutuskan ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menunjukkan kepada manusia apa itu akhlak yang mulia. Ya, begitu juga apabila di dalam sebuah hadis ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasulullah, ditanyakan tentang diri Rasulullah, ya, bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah menyebutkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi makna dan tunjuknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat lihat itu tadi, sempurnanya akhlak itu adalah kerana berpandukan kepada Al-Quran. Jadi itu yang kita nampak bila ada akhlak di dalam diri kita, ianya dapat diterjemahkan daripada apa? Akidah yang sahih dan juga daripada hidup bersyariat. Namun begitu, apakah fungsinya di dalam pendidikan? Fungsinya akhlak dalam pendidikan ini ya, dia begitu istimewa kerana akhlak yang wujud dalam Islam ini adalah berpandukan kepada wahyu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, kita berbaskan kepada apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat role model yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah itu sendiri pun akhlaknya itu dipandu daripada Al-Quran. Ya, jadi untuk itu beruntunglah kita sebagai umat Islam ataupun umat akhir zaman ini, ya, kalau kita nak mencari tokoh ataupun idola kita dalam kehidupan kita ini, ya, idola tu telah pun Allah Subhanahu wa taala utuskan sekian lama, ya, dan cerita ya berkenaan dengan idola itu segar sehingga sepanjang zaman. Ya, jadi apa yang kita perlu lihat adalah kita kena kaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengetahui tentang akhlak baginda. Jadi apakah peranan akhlak di dalam pendidikan? Actually, akhlak ini sebenarnya adalah antara objektif ataupun sasaran utama di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ya, tak guna kalau misalnya kita ada ilmu yang tinggi tetapi kita tidak memiliki akhlak. Ya, akhlak ini digambarkan, ya, ataupun pelaksanaan ya kebaikan ini digambarkan dalam sebuah kata-kata hikmah, ya, al-ilmu bila amali kasyajaru bila samari. Ya, jadi kalau ilmu tanpa amal seolah-olah macam pokok yang tiada berbunga dan berbuah. Ya, jadi untuk itu, untuk mencantikkan lagi ya dunia pendidikan ini, maka hasil daripada pendidikan itu sepatutnya membuahkan akhlak. Itu sebabnya hakikat pendidikan Islam secara umum adalah untuk membina pertumbuhan manusia dan membentuknya sebagai manusia yang bukan hanya ya mempunyai kecemerlangan di dalam bidang akademik, bahkan ya mempunyai budi yang luhur, ya, dan juga berakhlak sempurna. Ya, jadi peranan akhlak sebenarnya bertujuan untuk memastikan ya objektif dan matlamatnya akhirnya ya membuahkan ya manusia yang mempunyai jati diri, yang mempunyai keterampilan yang baik, dan dalam masa yang sama kewujudan akhlak dalam pendidikan ini ya adalah memandu policy maker dan juga executor. Makna kata memandu orang yang mendraft ya kurikulum dan juga orang yang bakal melaksanakan kurikulum itu di dalam pembelajarannya, supaya mereka juga ya memastikan akhlak itu sentiasa ya menjadi kayu ukur di dalam sebarang aktiviti yang hendak mereka lakukan. Jadi secara kesimpulannya, kewujudan akhlak ya di dalam dunia pendidikan ini dapat kita lihat ya pada 3 peringkat ini. Yang pertamanya, tahap ya kepada diri individu itu, yang mana ianya mewujudkan pembentukan kendiri. Ya, makna kata bukan setakat insan yang berilmu, bukan insan yang bakal menjadi profesional yang baik semata-mata, bahkan ya mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ya, jadi makna kata lahirnya insan yang sentiasa ya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap perkara, ya mematuhi syariat di dalam kehidupannya, dan orang kata apa, bila dah ada akidah, ada syariat
syariah yang baik itu, maka tercernalah akhlak yang mulia itu dengan sendirinya, sama ada di dalam kehidupannya ataupun di dalam profesionnya. Baik, yang keduanya, akhlak ini juga, peranan akhlak ini juga ya memberikan persiapan ya sebagai untuk kewarganegaraan. Maknanya dia menjadi warga negara yang baik. Ya, jadi bila ya warga negara ini, bila individu ini akhirnya ya menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat dan warga negara, ya apa-apa yang berlaku di dalam negaranya, ya sama ada baik ataupun buruk, ya kalau dia nak menegur pun dia akan menegur dengan berhikmah, ya kalau dia tak bersetuju. Namun begitu, seandainya ya pemerintahnya melaksanakan ya perkara yang baik, yang sepatutnya diberikan sokongan, maka kita akan melihat individu-individu yang berpendidikan ini, mereka akan memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap kepimpinan. Ya, dan kemudiannya satu lagi ya matlamat kita ataupun peranan akhlak ini dalam pendidikan ini, iaitulah dengan akhlak ini ya membuatkan kita sentiasa mempunyai persiapan ya untuk menghadapi kehidupan ini ya dengan bahagianya, ya dengan jayanya, ya, dan kemudiannya bila kehidupan kita di dunia ini tenteram, saling hormat menghormati, ya, saling berkasih sayang, ya, membawa kepada kebahagiaan, maka insya-Allah di sana ada jaminan kebahagiaan di hari akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya sebagaimana yang saya selalu sebutkan ya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Nah, jadi itu yang kita harapkan daripada pelaksanaan akhlak dalam pendidikan. Baiklah, untuk itu kita sampai kepada kesimpulan topik ini. Pendidikan adalah untuk melahirkan individu yang beriman, berakhlak, mempunyai daya intelektual, pembentukan peribadi dan penambahbaikan tingkah laku dan pencapaian individu. Makna dia, anak-anak yang dikasihi sekalian, bukan kita ni tak baik, tetapi melalui dunia pendidikan, ya, pendidikan Islam secara khususnya, ia melahirkan manusia yang bukan setakat berilmu, tetapi juga mempunyai hikmah, ya, wisdom, ya, dan mempunyai akhlak yang tinggi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan keinginan dia untuk hidup bersyariat. Ya, kemudian pendidikan ya juga adalah sebenarnya sebahagian daripada untuk mencapai tujuan sosial, di mana dengan pendidikanlah manusia ini berinteraksi daripada bottom up, ya, daripada kecil lagi mereka ini berinteraksi supaya mereka ini belajar bagaimana untuk menjadi sebahagian daripada entiti di dalam masyarakat. Dan kemudiannya dengan pendidikan Islam juga ya akidah syariah dan akhlak itu setelah ianya dicanai ya di peringkat persekolahan, di peringkat pengajian tinggi, maka lahirlah ya seorang profesional yang bukan semata-mata mempunyai kemahiran untuk kebaikan dirinya, bahkan adalah untuk diterjemahkan ya kepada masyarakat ya dan juga kepada negara ya dengan orang kata apa, dengan kekuatan dan panduan daripada akidah, syariah dan juga akhlak yang sempurna. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, tamatlah kita dalam topik kita yang ketiga ini. Saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.